Guys, kita kalau zaman budak-budak dulu, apa je yang kita boleh isi dalam masa lapang kita? Of course, tengok TV, tengok kartun dan sebagainya. Tapi korang tahu tak yang kartun-kartun ni sebenarnya ada sisi gelap dia sendiri ataupun backstory yang kita sendiri pun tak jangka segelap ini. Contoh macam kita pernah dengar, hanya lagi kita akan cerita. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. And kepada anak-anak, adik-adik, konten ini sesuai untuk awak, untuk kita ambil pengajaran. Dan jangan terikut-ikut dengan apa hasutan yang cuba dilemparkan melalui kartun-kartun ni. Let's roll it. Okay guys, zaman sekarang ni memang ada banyak sangat lah kartun, animasi-animasi yang disiarkan dekat TV, platform social media, YouTube, TikTok, wayang dan sebagainya lah. And platform-platform ini sebenarnya menyediakan untuk tontonan hiburan kepada kanak-kanak ni khususnya. Okay, tapi macam aku cakap tadi, di sebalik kartun-kartun ni, diorang ada backstory diorang sendiri. Ataupun senang cerita lah, diinspirasikan daripada kisah benar yang mungkin ceria ataupun yang mungkin gelap. And ada juga beberapa animasi pendek yang viral sampai menjadi ikutan, sampai menjadi satu impak negatif terhadap personality budak-budak tu lah. Contohlah kita bagi yang terdekat ni, Skibidi Toilet. Memang negatif lah. Jadi kita akan cerita pasal hari ini. So hari ini Acah nak kupas sendiri beberapa lagi kartun. Ada 3 sebenarnya kartun yang mungkin kita pun terlepas pandang, ataupun mungkin kita baru tahu, ataupun mungkin ini cerita rekaan, mitos dan sebagainya lah. Okay, video yang pertama ataupun cerita kartun yang pertama yang Acah nak persembahkan kepada korang, info ini datangnya daripada satu animasi yang sangat diminati dan sangat digemari oleh penonton, khususnya kanak-kanak di seluruh Malaysia. Kalau baru-baru ni, baru saja keluar filem backstory tentang ayah dia, which is Mecha Mato. Tapi ini adalah backstory tentang siri animasi daripada Monster, iaitu Bo Boy. Animasi Bo Boy ni memang macam saya katalah, tak ada orang yang tak suka. And kalau korang perasan dekat dalam kisah dia ni, ada diketengahkan beberapa orang kanak-kanak yang dapat kuasa daripada Ochobot lah. Contohnya ada Gopal, Ying, Yaya, Fang. Alright. Bo Boy mula ditayangkan sejak tahun 2011 dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Bila kita nak cerita pasal kejayaan animasi ini, okay, kita cerita pasal ketika animasi ini diangkat di layar perak, which is filem. Diorang ni telah pun berjaya memecahkan satu rekod. Kartun ni dah dapat ditayangkan di lebih 70 buah negara. Tapi dia ada backstory dia. Right? Di sebalik animasi ini sebenarnya ada kabar angin yang menyatakan kisah Bo Boy ini sebenarnya diinspirasikan daripada satu kisah benar keluarga Tok Abah. Yang ini korang boleh dapatkan di sebagai info tambahan lah kan, satu plot ke. Benda ni bukan fakta tapi boleh jadi. Alright. So Tok Abah dia ni ada seorang anak lelaki tunggal yang telah pun berkahwin dan mempunyai seorang cucu yang digelar Aboy. Mungkin dia ada nama dia sendiri tapi dia dipanggil Aboy oleh Tok Abah ni. Alright. So anak lelaki tunggal dia yang Mecha Mato ni lah. Okay. Disebabkan keluarga Tok Abah ni kecil, Tok Abah ni memang sangat mengharapkan yang cucu dia ni akan menjadi seorang perwira yang hebat dan dapat menjaga keamanan di sekitar kawasan dia. So mungkin kampung lah kan. Tetapi malangnya guys, sewaktu anak cucu Tok Abah ni dalam perjalanan nak balik ke rumah Tok Abah ni, mereka ni terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan kedua ibu bapa Aboy terkorban. Manakala Aboy pula pada waktu itu telah dimasukkan ke dalam hospital dan dijaga rapi oleh Tok Abah, Tok dia sendirilah. Kejadian malang itu menyebabkan cucunya kehilangan upaya untuk berjalan. Aboy disahkan lumpuh dan mustahil untuk kembali sembuh akibat seriusnya kecederaan di bahagian kaki Aboy. Selepas kejadian itu guys, Aboy memang dijaga oleh Tok Abah dan Tok Abah ni selalu termenung dan kadang-kadang berhalusinasi, berimajinasi yang membayangkan cucunya boleh membesar menjadi seorang pahlawan yang berjaya untuk mempertahankan negara serta mengharumkan nama Malaysia.
Alright guys, so yang kedua ni kita nak cerita pasal salah satu series yang kegemaran saya juga dibesarkan kan. Waktu tu saya ingat lagi lah TV9. Waktu tu TV9 ada kartun saja tu sampai ke petang sebelum digantikan dengan rancangan masak-memasak, jual-menjual ni sekarang kan. Alright, series apa? Tajuk dia Hey Arnold. Nickelodeon mula menayangkan Hey Arnold yang dicipta oleh Chris Ballard bermula pada tahun 1996. Dalam animasi ini, kalau korang perasan lah kan, bukan kalau korang perasan, memang korang akan perasan lah, Arnold ni dia ada satu bentuk kepala yang lain daripada budak-budak yang lain. Nampak pelik dan tak normal lah senang cerita. Okay, kalau korang nak tahu guys, animasi ini sebenarnya diinspirasikan daripada kehidupan sebenar seorang kanak-kanak yang menghidapi sindrom Night-Dress-Celephalus ataupun dikenali sebagai Arnold-Chiari Syndrome. Disebabkan penyakit ini, kepala Arnold ni jadi bengkak sebab ada cairan yang berlebihan dekat dalam otak dia. Okey, pihak pencipta Hey Arnold juga berjanji kepada kanak-kanak yang ada penyakit-penyakit macam ni, yang diorang ni akan dibantu dengan kos rawatan kerana kisah yang diinspirasikan mereka ini adalah kisah benar. So maknanya bila dah publish benda ni, dapatlah allowance ke apa, dia boleh bantulah balik orang-orang yang menghidapi penyakit macam ni, yang sama dengan Arnold dia lah. Okay, kanak-kanak ini juga selalu dibuli disebabkan bentuk kepala mereka yang pelik, sampai ke mereka ni terpaksa bermain seorang diri, kena cipta kawan sendiri dalam imajinasi mereka sendiri. Dan dalam animasi ini, Arnold ni diceritakan yang dia ni dibesarkan oleh atuk dan neneknya, tapi sebenarnya dia ni dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu bapa mereka sendiri yang sudah pun lanjut usia. Selepas saja animasi Arnold ini ditayangkan, pihak pencipta animasi dikatakan tidak menunaskan pula janjinya untuk membantu rawatan kanak-kanak itu. Dan setelah itu, perkara ini akhirnya diketahui sampai ke pihak atasan Nickelodeon dan mereka membuat keputusan untuk menghentikan terus siaran Hey Arnold pada tahun 2004 untuk mengelak berlakunya masalah yang lebih besar. So itulah dia guys. Kesian sebenarnya orang yang menantikan sumbangan ni kan, sebab dia orang dah janjikan, dia orang dah bagi kisah dia, tapi lepas dah dapat keuntungan, 1 sen pun dia tak bagi. People change. Okay guys, yang terakhir ni kita nak cerita pasal yang tengah viral baru-baru ni. Yang ini pun saya tak faham lah kenapa boleh jadi ikutan dan sebagainya, sebab dia punya figure memang pelik lah. Kalau korang nak tahu guys, setiap kali upload series ini dekat dalam laman YouTube tu, diorang boleh mencapai almost 20 juta tontonan dalam masa bawah 24 jam. Gila kan? So dia tackle siapa? Of course, niche yang paling senang nak tackle, budak-budak lah. Alright, Skibidi Toilet. Skibidi Toilet mula popular di YouTube selepas satu animasi pendek diciptakan oleh satu channel yang bernama Dafuk. Boom. Saya tahu bukan sebutan dia Dafuk, tapi saya nak sebut Dafuk sebab dia akan jadi alright. Channel ini pada asalnya mula mencipta beberapa animasi seperti GTA, Half-Life dan sampailah beberapa episod sehinggalah ciptaan Skibidi Toilet ini viral. Bukan sahaja di kawasan mereka, tapi di seluruh dunia. Apa yang mengisaukan guys, ramai kanak-kanak mula terikut dengan trend Skibidi Toilet ni. Yang kita nampak pun nampak tak selesa, nampak disturbing, seram, ganas, sampai terjadinya satu sindrom yang dinamakan sindrom Skibidi di seluruh dunia. Benda ni efek negatif sangatlah. Alright. Dan ada juga segelintir ibu dan bapa yang sampai tidak mampu nak mengawal aktiviti anak-anak mereka yang ketika bermain gadget yang tiba-tiba jerit lagu ni, tiba-tiba joget lagu ni, sampai ada yang satu video ni kita boleh nampak diorang orang kata mak dia pergi ambil handphone tu sebab dia nampak anak dia joget, anak dia angkat handphone tu, dia lempar kat muka mak dia disebabkan ketaksuban trend Skibidi Toilet ni. So macam-macam unsur negatif boleh berlaku kalau tak ada pengawasan yang ketat. Alright, so kita nak cerita pasal asal-usul sikit Skibidi Toilet ni sebenarnya datang daripada idea siapa. Okay, kalau kau nak tahu, trend ini sebenarnya datang daripada Korea. Difahamkan pada waktu itu guys, ada seorang wanita yang kaya mengajak kawan-kawannya datang berparti dekat rumah dia. So bila dah lepas, dah lepak, dah parti apa semua, dia orang dah macam dah high sikit lah, sudah minum-minum dan sebagainya. Kawan dia ni ada salah seorang ni nak pergi toilet.
Disebabkan rumah dia ni kira elit lah, have besar kan. Kawan dia ni jadi teruja. Kawan dia ni buat apa guys? Masukkan badan dekat dalam toilet tu, and then dia mula merakam video toilet yang cantik itulah. So bila dia tengah sibuk-sibuk aduk rakam dekat area-area toilet tu, dia katakan ada satu kepala yang telah muncul dari mangkuk tandas itu dan mula menyanyi lagu Skibidi. So aku pun tak faham lah kan, sebab kalau difahamkan kawan dia tu waktu tu pun fikir benda tu macam prank. Tapi keadaan tu jadi lain sebab kepala tu dikatakan keluar dan mengganas lalu menjegang kawan-kawan yang ada kat situ sampai mati. And sewaktu polis menjalankan siasatan guys, mereka menjumpai video yang ada dekat dalam toilet tu yang kawan dia sempat rakam tadi tu, dan membuat kesimpulan kes ini sebagai kes pembunuhan. So apa benda ke dekat kepala tu? Alien ke kan? Tak tahulah. Dan selepas kejadian itu guys, banyak artikel disebarkan meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan mangkuk tandas di sekitar mereka. Tapi diorang ni tak ambil serius lah dan menganggap video itu edit lah kan. Tapi semakin lama guys, semakin ramai orang mati dekat dalam toilet, dan bila disiasat kesimpulannya tetap sama, iaitu pembunuhan Skibidi toilet. Aku tak boleh nak brain lah sebenarnya asal usul dia ni kan, macam mana ada kepala keluar dari toilet pula. Biasa dalam toilet tu biasa kumbahan kan. So benda-benda macam ni kita tak payah letak dalam otak pun. Cuma point yang kita nak sampaikan adalah tadi, anak-anak kita ni kita kena jaga kan. Takut diorang ni dah melampau, dah obses sampai diorang hilang kewarasan sebagai seorang kanak-kanak dan bertindak luar daripada jangkauan kita sebagai ibu bapa dan ataupun orang dewasa kan. So guys, watch out your kids. Trend hari ini semua benda hujung jari. Budak-budak ni sangat pantas kalau nak diceritakan tentang tiru fasi, diorang boleh terdedah dengan macam-macam benda. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. I hope you guys enjoy this video. Comment dekat bawah. See you. Assalamualaikum. Ciao. Bye.